Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni saya biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So hari ni ada yang bertanya Zul mengenai bilakah time untuk DCA ataupun dollar cost average. So untuk Zul sini adalah Zul sedang follow 4 year circle, di mana 4 year circle mengatakan Bitcoin akan drop hampir 80 ke 85%. Currently kita baru drop dalam tak sampai lagi 80% untuk Bitcoin. So ini akan ada another almost dalam kalau ikut current price mungkin akan ada lagi another 10, 20 ke 30 drop ke bawah sebelum kita bottom, di mana jangkaan Zul adalah end of the year. So apa-apa itu adalah hanya analisis berdasarkan 4 year circle. Price boleh buat pergerakan apa-apa saja dalam chart. Sebab apa currently kita tak tahu price nak naik ataupun nak turun. Berdasarkan fundamental yang kita tahu, iaitu US market punya condition dengan inflation terus naik, interest rate akan dinaikkan untuk fight inflation. Ini kita akan tengok dolar akan terus mengukuh. Bila dolar mengukuh, apa yang berlaku, semua aset ataupun Bitcoin akan drop, gold akan drop, even mata wang negara-negara lain pun akan dropping. Seperti mana kita tahu Malaysia sendiri pun dah sampai berapa daripada awal tahun 4.3, sekarang ini dah 4.6, 4.7, disebabkan apa? Dolar yang sedang melakukan training dalam market. So meaning bila dolar melakukan training, apa yang berlaku, Bitcoin ataupun aset-aset ni akan terus melakukan dropping. So meaning align dengan dunia analisis, iaitu jangkakan end of the year bulan 12, bulan 1 kita akan jangka another drop untuk kata aset disebabkan kenaikan di DXY. So apa-apa soalan tu kita akan itulah aku kata hanyalah analisis, so, belum tentu boleh jadi. Yang perlu kita buat DCA saja. Apa tu DCA? Dollar cost average. Tu kenapa perlu pentingnya dollar cost average ni? Dollar cost average ialah meaning kita tak peduli berapa price, bila masa akan naik, kita akan tetap invest dengan keyakinan kita ada untuk long term. Iaitu macam tu, dekat long term adalah jangkaan 2025 adalah kita punya net sebulan seperti mana tahun 2017, tahun 2021. So supposedly net berdasarkan cycle adalah tahun 2025 adalah jangkaan net sebulan untuk Bitcoin. So meaning adapun dalam per itu, so meaning apa yang berlaku sebelum sampai waktu tu kita nak collect asset dulu, kita nak buy asset yang kita nak. Tapi buy asset ni kat mana, price berapa kita nak buy, kita tak boleh terus masuk satu je. Kita perlu sedikit buat analisis dan tengok data-data yang lepas, kat manakah price kita akan tengok. So pagi ni Zul akan tunjukkan, siapa-siapa mungkin dah tonton video tu lama, dia akan tahu macam mana Zul cari. So hari ni Zul akan ada di ruangan komen, dia ada spesifik pasal coin, anda boleh tanya di coin anda, so nanti Zul akan jawab kan. So untuk hari ni kita akan DCA dan make sure anda invest duit yang expectation miliar. Sebab apa? Even Bitcoin jatuh ke 14k, 10k pun kita tak tahu price mesti boleh lagi jatuh ke bawah. Sebab apa? Kita tahu. Tapi tu dengan cara itu kita tak perlu fikirkan pasal price, kita akan fikir pasal volume saja, iaitu kita buy asset sebanyak boleh dengan expectation ataupun dengan jangkaan long term punya investment. So make sure anda invest duit yang anda expectation boleh loss. Sebab apa? Dalam market kita tahu apa yang boleh berlaku, naik ataupun turun pun kita tak tahu ke mana. Yang paling penting adalah kita tahu even Bitcoin ni adakah boleh survive 2-3 tahun lagi. Mungkin Bitcoin 2-3 dah tak ada. So ini macam cakap, invest duit anda expectation loss. So apa yang cara terbaik untuk kita invest adalah dengan DCA saja, dollar cost average. So let's go, kita pergi ke chart tanpa buang masa lagi. Kita akan pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan, apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk semalam. Kemudian kita akan pergi ke chart untuk tengok kat manakah kawasan DCA untuk Bitcoin dan juga beberapa altcoin yang lain. So inilah coin market cap. So pertama kali kita akan tengok total market currently berada di 912 bilion. Still lagi lama, kita dah 2 bulan 3 bulan berada below 1 trilion dan above 9 trilion. So minggu lepas saja kita drop sikit ke 800 bilion, kemudian kita regain balik. Volume currently aku kata dah jadi trend berada dalam pertengahan saja, iaitu dalam 50 bilion daripada 100 bilion. So normally kalau Bitcoin adalah, kalau masa bulan kita nampak kata Bitcoin punya volume almost dalam 100 ke 200 bilion per day. So kali ni kita tengok adalah 45, hampir around dalam 50 bilion saja. So dalam bearish market itu normal. Kemudian BTC still lagi dominasi market, daripada keseluruhan 912 bilion ni 40% adalah didominasi oleh Bitcoin, manakala 17% didominasi oleh Ethereum. So ini kita akan tengok kawasan ni 40% berapa? 40% untuk Bitcoin adalah daripada 365 ribu bilion, kemudian Ethereum 17% adalah 156 bilion.
So last total lah kuartal inilah kuartal jumlah 40%, inilah jumlah 17% durasi market dalam kripto. So bagi tengok harga semasa untuk pagi ni Bitcoin berada di 19.01. Kalau ikutkan semalam kita tengok 19.1. So sedikit dropping dalam tempoh 24 hours sebanyak hampir 0.6%. So bila Bitcoin drop kita jangkakan untuk altcoin juga drop, tapi sebabkan Bitcoin drop sedikit aja, tak sampai 1% dalam ruangan 1% je, possible akan ada beberapa altcoin yang dalam green, tapi majornya adalah berada dalam red juga. So untuk Ethereum sendiri berada hampir 0.3% drop. Lain altcoin dengan BNC 1% drop, SRP hampir 1% drop. Untuk Cardano pun even 3% drop, Solana 3%, Dogecoin naik 1.1, Polygon 5.45 drop, Matic 4.23. So ada tak yang green, Shiba Inu sikit 0.61. So majornya semua sedang melakukan dropping. Toncoin 10 tu tak pernah dengar, baru kita nampak ni. So di 10%. So kan tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke chart kita, iaitu pertama kita akan pergi ke chart Bitcoin. So kat manakah pergerakan untuk kita buy. So untuk ini, untuk short term, saya tak terangkan ni sebab apa short term still lagi kita berada dalam kawasan sideways ni, iaitu dalam kawasan macam tu terangkan sebelum kita ada, kita akan dilihatkan ni, kita ada pergerakan sideways kita antara ini support dan resistance, dan kita tengok currently kita berinteraksi dengan support dan resistance kawasan ni. So yang penting adalah kita nak tengok breakout dua, sama ada breakout ini ataupun breakout trend ni, barulah kita akan menjangkakan akan ada volume. Bila ada volume kita akan nampak ada massive pump ataupun massive drop, bergantung pergerakan itu. So apa pun, let's go kita pergi ke dia punya 4 year circle untuk tengok ke manakah per kali kita tengok Bitcoin. So apa yang berlaku di Bitcoin, kat manakah kawasan DCA yang terbaik untuk anda. So ini kita boleh tengok, first kita akan tengok balik kuartal last circle. Last circle inilah tahun 2017, di mana kita ada buran tahun 2017. Kemudian kita dapat first year bearish market tahun 2018, 2019, kemudian tahun 2020, sebelum 2001 kita dapat buran kita. So first year bearish market, second year, third year, kemudian tahun keempat kita buran. Tu inilah kita panggil 4 year circle punya pergerakan. So ini berdasarkan 4 year circle ni, apa berlaku tahun pertama kita akan jangkakan kita akan dapat bottom, di mana yang kat sini drop 84%, iaitu kepada price omong dalam 322. Dropnya 84%. Yang lepas sebelum ni ada dekat buran yang sebelum ni, circle sebelum ni sama juga, dia drop 85%. Lepas tu cakap untuk bottom jangkaan untuk Bitcoin adalah antara 80 ke 85%. So 80-85% berada di mana, kita akan tengokkan untuk di Bitcoin current time. So apa kita tengok DCA. So untuk kawasan DCA yang terbaik sekiranya anda lebih kepada long term, macam Zul dulu pada long term, Zul tak leverage, Zul hanya spot saja. So meaning whatever price dalam box ini adalah good untuk anda DCA secara monthly ataupun secara daily, terpulang kepada anda sampailah kita dapat next buran kita breakout, iaitu confirmation kita ada trendline ni. So trendline ini adalah confirmation, yang mana kita breakout saja ini kita akan dapat massive buran. So ini nanti saya akan terangkan macam mana nak dapat ke depan, kita akan tunjukkan. So sama juga sebelum ni kita DCA whatever dalam kawasan box ini adalah kita macam mana nak dapat box ni, sama saja last high, last low, last high kita akan dapat box. Sama juga macam mana dapat box yang kuning atas ni, kita akan drag daripada low yang kita draw tadi, kita ambil high ni, kita expand sampailah high yang dia, kita akan dapat box hijau tu, kita panggil Fibonacci. So let's go kita pergi ke current time, kita tengok apa yang akan berlaku, iaitu untuk Bitcoin. So Bitcoin dengan current time all time high baru adalah 69 ataupun hampir 70k, iaitu berada kawasan ni 69.1, di mana last kalau kita draw Fibonacci last low kepada last high iaitu 69, meaning bermakna kita akan dapat support kita di kawasan ni, iaitu dah draw pun, iaitu antara kawasan box kuning ni. So meaning secara teknikal, secara fundamental kuartal teknikalnya adalah kita akan mengatakan whatever price antara 25k 26 kawasan ni, 26 ke antara kekuasaan 14k adalah good time untuk anda DCA. So meaning anda tak kisahlah pada nak drop lagi ke nak naik ke, tak kisah, yang penting anda DCA saja whatever box ni dengan aku kata andaian ataupun dengan expectation untuk long term next bulan lah tahun 25. So ini dapat saja nanti, di mana kita akan dapat untuk kita antara 3 tahun bearish market ni. Untuk tahun pertama adalah untuk bottom, tahun kedua, tahun ketiga kita akan dapat di tahun 22, 23, 24 kita akan dapat
kita punya quarter trend line, iaitu price akan naik sampai kita punya kawasan almost dan target kawasan dengan low yang ada. Resistance kita berada di kawasan ni, mana price akan sampai kawasan ni dan akan create satu bullish trend line, dan kita akan nampak expectation akan berlaku rejection. Rejection inilah kuartal masa terakhir untuk kita buy. Kita akan DCA lagi, breakout saja kita akan terus layan buran. So itulah berdasarkan analysis lepas, sama seperti tak berlaku serupa, tapi itulah pergerakan yang akan berlaku. Meaning kita akan sampai di bottom, kemudian dia akan ada rebound ke kawasan major resistance, kemudian berlaku rejection. Rejection tu akan create quarter support, bukan support, kita akan trend line, dan trend line breakout di bawah kita buran. So pertanyaannya untuk Bitcoin kat manakah untuk kita DCA? So DCA adalah whatever price antara 26k dan 14k, dengan andaian macam 80%, 80% apa? 80% adalah Bitcoin akan drop ke kawasan omah dalam 14k, kemudian 85% Bitcoin akan drop ke kawasan 10k. Tu 14k 10k ada apa? Tu 14k 30k adalah 14k kita ada swing low, iaitu low high kita itu higher low, dan inilah higher high, inilah higher low. So higher low ni breakout saja kita terus buran. So meaning 14k adalah kita punya point penting. Kemudian 10k apa? 10k kita ada massive support resistance kawasan di mana sebelum ini, di mana kita breakout bullish trend line, breakout retest di kawasan 10k, kemudian kita terus buran. So meaning untuk jangkaan kita point bottom manakah kita yang nak follow? So bagi Zul antara 14k ke 10k align dengan Fibonacci ataupun 4 year circle, dengan di mana 80 ke 85% adalah around untuk Bitcoin jatuh untuk bottom. So meaning jangkakan untuk akan ada lagi another last drop sebelum kita barulah melakukan another sideways untuk 2 tahun untuk dalam kawasan. So meaning untuk pergerakan ni, even drop last adalah kita akan potential untuk dapat buy Bitcoin harga murah kawasan ni, kemudian altcoin juga, kemudian Bitcoin akan berada sideways antara 26-14k. So buat kan tak perlu tunggu, kalau dapat bottom anda buy, kalau selagi tak dapat kawasan ni anda boleh buy monthly, buy weekly. Terpulang kepada anda, ini adalah kawasan good untuk DCA ataupun dollar cost untuk long term, jangkaan untuk anda simpan untuk next sebulan iaitu tahun 25. So milik antara 26k 14k adalah good untuk anda buy Bitcoin. So itulah yang Zul follow kan. Cuma currently Zul tak beli lagi, sebab apa? Zul still lagi tunggu, at least Zul nak letakkan bulan 12, bulan 11 barulah Zul akan start buy DCA. Tapi kalau balik anda yang kata tak nak, kata tunggu, sebab apa? Tak tahu dapat tak dapat. Yes, macam juga Zul pun tak tahu dapat tak dapat. So apa pun Zul akan DCA saja, start bulan 12 ke atas Zul akan start DCA. Whatever price still lagi kawasan ni Zul akan buy. Even dia drop bulan 1 ke bawah ni, nanti Zul akan baru buy juga. So meaning Zul tak kisah, Zul akan buy, sebab apa? Zul tahu Zul boleh long pada long term. So whatever price under 26k 14k Zul akan start DCA start bulan 12 dan awal bulan 1 tahun depan. So itulah untuk Bitcoin. So let's go, kita pergi ruangan komen. Ruangan komen ada yang tanya nak DCA Bitcoin. So DCA Bitcoin tu dah beritahu. So macam Ethereum, Lunacy, ada Unilink. Okay, banyak. So kita pergi ke Ethereum. So Ethereum sekiranya Ethereum nak sampai mana? So kita menjangkakan Ethereum Bitcoin akan jatuh ke 14k ke 10k. So dengan andai kat manakah Ethereum untuk gold? Sama juga kita akan cari dia punya Fibonacci. So Fibonacci iaitu sama kawasan ni, inilah 4 year circle untuk di Ethereum. Sama juga pergerakan yang lebih sama. Ini adalah dia punya first target. Tengok Ethereum jatuh hampir bottom 93%. So untuk Ethereum kita akan jangkakan akan jatuh sampai 90 ke 93%. So sama juga end of year, tahun pertama bearish market. So meaning pertama kita akan tengok price akan jatuh di below box orange, dan whatever price berada below box orange ni adalah good untuk DCA, dan jangkaan katakan sideways lah dalam 90%. So meaning kita akan tengok macam mana Ethereum. So 90%, kita tengok 90% adalah berada di almost dalam price ini, dan kita akan letak satu trend line dan kita akan check 90% ni ada apa, ada dah support dan resistance yang lepas-lepas kita lock. Kemudian kita akan zoom in sikit, kita tengok 90%. So tengok 90% untuk di Ethereum menunjukkan kita ada support ini, kita ada resistance kawasan ni, kita ada support kawasan ni, breakout terus melakukan kenaikan. So meaning next target untuk bottom jangkaan Ethereum adalah berada dalam 400 500 seperti mana dijangkakan sebelum ni. So ada jangkakan untuk okay, kita akan ni, inilah support yang tu draw. So kita ada currently major support kita berada di 1k, net support 800, net drop lah 514. So 514 ada kawasan ni. So meaning ini adalah jangkaan bottom untuk di Ethereum. So meaning apa juga, sekiranya Ethereum jatuh dalam kawasan tu, Zul akan buy untuk long term. Kemudian whatever price bound antara itu, iaitu antara yang ni berdasarkan market yang lepas, meaning price
berada dalam kawasan ini antara 500 ke BOC ini adalah Zul akan DCA untuk long term. So apa pun senang cerita, whatever price antara ni 18 ke 1K adalah good untuk DCA. Tapi kalau ikutkan yang ni, kita jangkakan ke another price berdasarkan circle, jangkaan adalah berada 500 ke 1000 adalah good untuk kita DCA long term. So itulah untuk kuartal Ethereum, kat mana untuk DCA untuk long term, itulah price yang Zul tengokkan dan currently yang sedang Zul monitor untuk Ethereum. So inilah kuartal coin yang memang Zul monitor. So meaning 1K ke 500 adalah good untuk kita DCA long term, dan even 1.8 1K pun boleh. So nak senang cerita, kalau ini invest untuk long term, whatever antara price ni, antara BOC dan quarter ruang support ni adalah good untuk kita invest untuk DCA secara long term sampai bila, sampailah next bulan jangkaan tahun 2025. So itulah untuk di Ethereum. So next coin apa lagi? Lupa tadi. Kita tengok Lunasi. So kita tengok Lunasi sekejap. Lunasi ada khabar. Okay, Lunasi ni adalah kuartal 1 coin yang high risk untuk kita invest, tapi make sure untuk current time kita tengok macam mana pergerakan. Kita dapat Lunasi lepas pump berlaku drop dan buka sideways sikit. Kita buat sideways yang lama berdasarkan Fibonacci ni, kita draw jika tunjukkan last low kuartal high yang baru, kita dapat ada support kawasan ni, price buat consolidation yang lama kawasan ni, buat base kemudian berlaku pump. Sama juga kawasan ni kita nampak perkara yang lama, iaitu Lunasi buat last low dan new high, kemudian price berada di kawasan support. So ini ialah target tak tepat. Kalau di 4 year kita akan dapat lah, tekan draw balik support kita. Ini support, last support, kemudian kita akan drop, tekan cari support dan sistem baru. So ini 4 year circle, sorry bukan 4 year circle, adalah pergerakan untuk di Lunasi. So ini kita support ni, kita drop bawah sikit, so akan buat balik. Sebab yang support ni adalah sebelum ni tu tarik daripada bawah ini. So boleh juga, so ini antara ni, tapi kita tengok macam mana reaction price tu agak deep ke bawah. So ini kita boleh drop sikit untuk support kita ni, kita lock dan kita akan drag kita punya support sikit bawah. So ini untuk Lunasi ni kita nampak whatever price dalam kawasan BOC ini adalah good untuk anda invest untuk long term. So long term invest duit sebab apa Lunasi? So dalam kawasan ni 0.02, 0.1 adalah good untuk anda kita invest untuk long term. So buat sikit yang ni, kita ada support antara 0.22. So ini untuk di Lunasi kali kalau anda nak invest untuk long term, ini adalah time untuk terbaik on the buy. Tapi jangan aku kata expectation untuk high untuk Lunasi ni, make sure adalah high risk investment. Selagi walaupun last project lah good, dia di aku kata di pack dengan kuartal USD. So sekiranya untuk long term, kita tahu 2 tahun lagi kalau dia berjaya balik di pack dengan USD, kan ada huge pump. So apa pun untuk short term, even kawasan ni pun kita nampak ada side melakukan pump. So ada point ini berlaku sideways kawasan BOC ini, kemudian berlaku pump. So now good untuk anda DCA untuk Lunasi. Kat price mana, price dia boleh tengok lah, nak sebut banyak kosong. So 0.002 antara ke 0.0001. So inilah price untuk anda DCA untuk di Lunasi, untuk mau kepada long term, dan juga boleh buat untuk short term. So itulah untuk Lunasi. Kemudian next coin kita akan tengok kepada Cardano. So Cardano adalah punya favorite coin, dan antara third coin ataupun kalau ikutkan ranking, Bitcoin yang pertama, kedua Ethereum, yang ketiga Zul ada Cardano. So Zul letak high expectation untuk coin-coin ini. So Cardano adalah antara coin yang ketiga, ranking ketiga yang Zul ada high expectation untuk memberikan Zul profit yang banyak lah. So untuk Cardano kat manakah untuk buy? So untuk Cardano Zul ada management untuk at least 95, 94 ke 95%. So untuk Cardano 95% berada dalam hijau ni, iaitu 18 sen. 98% dia akan berada di kawasan 6 sen. Adakah dapat? Kalau dapat rezeki, tapi apa pun at least 95%. So untuk di Cardano kita akan tunjuk di daily. So inilah pergerakan Cardano. Currently Cardano nampak price sedang buat pergerakan, kita sedang dropping lagi, iaitu kita sebelum ni tu ada triangle, iaitu triangle ni di mana kita cakapkan triangle ni adalah symmetrical triangle. Symmetrical triangle adalah lebih kepada kuartal, kita kena bagi continuity pattern. So strong continuity pattern, symmetrical triangle adalah strong continuity pattern. Sebenarnya breakout saja, kita dah breakout, point of breaking, kita nampak breakout sini, price sedang menuju ke kawasan bawah, iaitu target ke kawasan 18 sen, di mana 18 sen adalah kita punya target untuk first kita punya bottom, iaitu jangkaan bottom untuk Cardano 94% ke 95% ke 98%. So ini 18 sen ni adalah bukan
price main-main, price yang boleh jatuh. Even kita ada juga untuk long term, untuk Cardano sedang buat pergerakan bullish, iaitu falling channel. So meaning kita dah drop kawasan ni, so meaning untuk Cardano drop kawasan ni adalah highly boleh berlaku. Dan adakah ini bottom atau tidak, bergantung. Kalau Bitcoin, kalau sampai awal, Bitcoin belum sampai lagi, macam kan tu jangkakan untuk bulan 12, bulan 1 kita akan ada bottom untuk Bitcoin. So bila Bitcoin bottom, masa tu kita akan tengok Cardano adakah dia akan berada di 18 ataupun berada 6 sen ke bawah. So ini kalau itu berlaku, kita akan tengok price possible akan buat pergerakan quarter channel yang lebih besar, iaitu nanti akan draw kan. Kita akan nampak yang ini high ini, low ini, dan kita draw untuk low ini. Kemudian apa berlaku, kita akan nampak macam mana Cardano ada possible untuk jatuh ke 6 sen dengan apa, dengan reaction dia, reaction untuk middle trend line ni. So even di 18 sen pun adalah daripada high ini ke middle. So ada possible dia bounce balik ke kawasan ini, kemudian another drop ke kawasan 6 sen untuk dapatkan kita punya kuartal 95% ke 98%. So ini adalah potential untuk bottom. So adakah good untuk mesin macam untuk Cardano? Cardano Zul dah markkan Zul punya price ni. Cumanya bila Zul nak buy adalah bergantung kepada Bitcoin, iaitu bulan 12, bulan 1 nanti, bila jangkaan, bila rezeki kita dapat Bitcoin bottom 10-14k ke 10k, masa tu barulah Zul akan jump kepada altcoin. Dan altcoin yang Zul dah mark adalah contoh di Cardano antara 18 sen ke 6 sen dolar untuk Cardano. So itulah masa yang terbaik untuk DCA untuk Cardano berdasarkan analisis ni, dan juga perlulah align dengan pergerakan di Bitcoin. So itulah untuk Cardano. So next coin kita akan tengok apa, Uniswap. So Uniswap consider akan coin yang Zul invest, tapi Zul tak kata invest heavily. Zul akan dapat juga, sebab apa, coin ni lah kata strong coin yang possible untuk selamat lah, bukan kita panggil shit coin. So untuk Uniswap ni nak naik sampai mana? So Uniswap Uniswap. So Uniswap ni untuk kita pergi daily. So Uniswap ni currently sama juga, tu jangkakan untuk 80 ke 95 ke 98%. So untuk ini kita akan tarik last high dia ke drop bawah. So berapa persen untuk 90%? So 90% akan 95% akan berada di kawasan yang ni, iaitu kawasan $1. 98% dia akan berada below sikit lah. So ini adalah price yang berada di bawah, didangkakan adalah dalam $2. Apa $2? Even yang ni pun kita ada bearish pattern, point breaking ni, kalau breakout kita meaning price nampak akan menuju ke kawasan $2. So untuk Uniswap sama juga, kita target 95-98%, tapi macam cakap dia perlu align dengan pergerakan di Bitcoin bottom, sama seperti mana di Cardano tadi. So untuk di Uniswap ni, anda boleh kalau nak DCA pun tak salah, whatever antara 90% ni, $4 ke $2. So apa pun kalau nak DCA untuk altcoin ni, anda boleh buy sikit-sikit. Tapi kalau anda nak yakin macam Zul, tunggu end of the year, at least tunggu Bitcoin ada bulan 12, bulan 1, baru kita akan start DCA. So ini whatever price masa tu untuk Bitcoin dan altcoin bulan 12, bulan 12 bulan 1, price Bitcoin berada bawah tu, kat mana tak pulang, mungkin still lagi berada 19k, 17k ataupun 14k, 10k. Masa tu kita tengok altcoin, kita akan terus jump in untuk buy altcoin juga masa tu. So ini untuk Uniswap tu ada target dalam kawasan $2. So untuk kuartal DCA start DCA masuk untuk di Uniswap. Atau masa ni Zul akan buy heavily sikit. Kalau ada bound, tak salah, masa bound tu Zul akan DCA saja sampailah sebelum next sebulan Bitcoin, iaitu tahun 2025. So itulah jangkaan tu. So Zul akan start buy dengan harapan bottom berada dalam kawasan $2 untuk Uniswap. So Chainlink. So next coin adalah berdasarkan Chainlink dan Matic. So Chainlink kat mana? So Chainlink lebih kurang sama, Zul target juga dalam 95 ke 98%. 95% kita akan berada di hampir $3, $2.8, iaitu 98% kita akan berada dalam $1.5. So inilah possible jangkaan punya bottom dengan terjatuh Bitcoin 14 ke 10k, ini kita akan dapat. So apapun kita boleh tengok untuk di Chainlink sedang buat pergerakan bullish, iaitu pergerakan apa? Ialah falling channel. So ada possible price tak jatuh pun sampai 95-90%. So yang diterangkan whatever kawasan ni, kalau nak diisi, inilah good potential. Kalau breakout ni kita akan ada pump. So sama ada pump itu akan terus naik ataupun pump itu akan then drop balik ke bawah. So itu boleh berlaku. So macam juga kan perlu align dengan pergerakan Bitcoin. So macam juga kan tu akan buy altcoin ni, sebaik saja Bitcoin at least time dia adalah bulan 12 ke bulan 1 tahun depan, barulah tu akan start DCA, barulah tu akan start si Bitcoin dan juga altcoin yang lain. So untuk Chainlink ni,
Zul ada target at least 95% iaitu dalam kawasan $3 ke $1.5. Kemudian kita nampak peran ni, so ada possible price akan buat condition kawasan ni. Untuk short term anda boleh buy pattern ini, even untuk long term pun boleh. Sebab apa, dengan kenaikan ni sekiranya breakout dia, kita akan nampak massive pump. So ada start dah DCA kawasan ni, so untuk challenge tak masalah. Lebih kepada long term, tu dah pun start pun DCA di kawasan ni. So whatever pasal ni anda boleh buat DCA. Kalau pump kita boleh buat quarter profit, kalau drop pun kita tahu still lagi untuk end of the year boleh sampai kawasan ni. So itulah untuk di kawasan challenge. Now dah boleh DCA pun, ataupun anda boleh target kalau drop lagi bawah, jangan terkejut. Kalau anda DCA kawasan ni, tiba-tiba price drop lagi kawasan $1 tak masalah. Inilah analisis yang kita dah jangkakan. So kita buy saja DCA kawasan ni. Kalau drop lagi, kita buy lagi dengan jangkaan untuk long term next semburan tahun 25. Sebab apa, kita nak collect asset sebanyak boleh di kawasan ini. So kita akan collect asset, bila nak take profit lah tahun 2025 barulah kita akan jangkakan, barulah ambil profit. Itulah untuk di challenge. So untuk di Matic, so Matic adalah dia punya favorite. Kalau ikutkan dia punya ranking, Matic ni adalah top 4, meaning Bitcoin, Ethereum, Cardano, Matic. Kemudian bawah Matic adalah Phantom. So untuk di Matic kat mana, zone Matic zone ada target sama juga. Matic zone ada target dalam 95 ke 98%. 95% berada di kawasan 14 sen, 98% berada di kawasan hampir 4 sen. So adakah boleh berlaku? Yes, untuk berdasarkan boleh berlaku. Sebab apa, kita ada ni bearish pattern ni, point breaking. Point breaking ni kita jangkakan kita akan dapat untuk massive drop untuk Matic, kembali balik ke kawasan dalam 4% sen. So inilah kawasan ni lebih main. So ikutkan sebelum kita ada short term, kita ada trendline ni dah breakout ni boleh naik atas sampai mana. Point breaking ni kita jangkakan boleh sampai balik $1. So price masih lagi boleh melakukan kenaikan, tapi still lagi dalam pergerakan ni. Kalau dia naik atas lagi, mungkin dia baru drop atas bawah ni, breakout bawah ni. So ini kita akan tarik sikit. So ini kita tarik, apa berlaku, price akan berada dalam kawasan ni 14 sen tu. 14 sen. So 14 sen ni sama seperti ni, inilah berada dalam 95%. So ini untuk Matic ni tu target at least untuk 95 ke 98%, iaitu di price antara $15 ke 4 sen. So itu meaning kalau nak tengok kawasan ni perlu align dengan pergerakan bottom. So kalau Bitcoin jatuh 14k ke 10k, kita akan nampak Matic boleh sampai ke kawasan ini, dan inilah kawasan yang Zul tunggu-tunggukan. So ini untuk altcoin kali ni Zul tak invest lagi. Zul still lagi holding, Zul still lagi kumpul modal. So meaning untuk Matic ataupun untuk semua altcoin yang Zul buat tadi, Zul akan tunggu at least bulan 12 ataupun bulan 1 dengan jangkaan Bitcoin bottom. Masa tu masalah kita akan nampak akan ada sekiranya ada rezeki, kita akan dapatlah price yang juga ni 95 ke 98% untuk semua altcoin. So guys, saya rasa itu saja untuk pagi ni. Sekiranya anda nak tengok kat manakah kawasan DC untuk anda punya coin lagi, anda boleh type dalam komen seperti kawan kita ni, Khairul Nazrin ni. Anda boleh type dalam apa saja nak coin, anda tengokkan. Nanti Zul akan cuba buat analisis untuk jangkaan untuk bottom untuk coin itu, dan kita akan tengok sama kalau ada good project. Anda banyak lagi ada Phantom pun lebih kurang tu dah buat dah pergerakan. Banyak lagi yang coin tu nak contoh di Avec pun tu dah buat dah kat mana. Kemudian tu ada pergi Solana pun tu dah buat dah pun kat mana jangkaan bottom tu. So tu hanya kali ni adalah ready saja, tu dah prepare tu punya chart, tu hanya tak adalah monitor Bitcoin saja. Sebab tu hari-hari anda tengok tu hanya buat analisis untuk Bitcoin. Sebab apa, tu sedang monitor pergerakan di Bitcoin, ke manakah arah pergerakan Bitcoin. So pergerakan ni ada short term dan long term, dan still lagi kita ada berapa target di kawasan 14k, dan possible itu boleh berlaku dengan current fundamental, dengan inflation terus naik dan interest akan terus dinaikkan juga untuk fight inflation. Meaning dolar akan menekuh. Bila dolar menekuh, kita akan nampak aset-aset seperti Bitcoin, gold dan semua aset lain akan terus dropping. So guys, itu aja untuk pagi ni. Like, subscribe. Jumpa anda di next review. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.